Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Untuk tahun 2021, saya Cikgu Farah akan mengajar subjek sejarah tahun 5. Oleh itu, kita akan mulakan dengan unit 1 iaitu Institusi Raja Payung Negara. Okey, dah bersedia semua? Okey, keluarkan buku teks dan letakkan di depan kamu. Senang nak rujuk nanti, okey? Dah? Okey, tunggu apa lagi? Jom kita belajar. Standard pembelajaran hari ini ialah 6.1.1 menyatakan pengertian raja dan kerajaan. 6.1.2 menerangkan konsep wadat antara raja dan negara. 6.1.3 menjelaskan makna daulat dan derhaka. Dan yang terakhir, K6.1.6 menyatakan kepentingan menghargai institusi raja. Objektif pembelajaran pula, pertama, menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Kedua, menerangkan konsep wadat antara raja dan negara. Ketiga, menyatakan makna daulat dan derhaka. Dan yang terakhir, menyenaraikan kepentingan menghargai institusi raja. Baiklah murid-murid, dah bersedia untuk belajar? Jom kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu Raja Berdaulat Tonggak Kerajaan. Apa itu raja? Selalu tak kita dengar raja atau sultan? Raja atau sultan ini bermaksud pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Okey, cuba tengok gambar tu dekat skrin awak. Gambar siapa tu? Kenal tak? Okey, itu ialah gambar yang di Pertuan Agong kita. Okey, yang di Pertuan Agong ni gelaran bagi ketua pemerintah yang paling tinggi di Malaysia. Okey, pemilihan yang di Pertuan Agong ini dia secara bergilir-gilir antara 9 sultan atau raja. Okey, kenapa 9 sultan? Bukan kita ada 14 negeri ke? Yang itu nanti kita bincangkan. Okey, sistem penggiliran ni dia berlaku 5 tahun sekali. Jadi dia akan rotate lah nanti. Baiklah, apa pula maksud kerajaan? Kerajaan ialah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Maksudnya kerajaan ni dia boleh tadbir sendiri. Bukan negara yang dijajah. Baiklah, tahu tak kamu? Institusi raja ini diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal lagi. Maksudnya, sejak zaman nenek moyang awak lagi, memang dah ada institusi raja ini. Okey, perasan tak ada gambar hierarki ni kat skrin awak? Hierarki ni ialah macam kedudukan dalam sesebuah negara. Okey, yang atas sekali warna kuning tu ialah raja dan sultan. Okey, bawah dia ialah pembesar. Tahu tak pembesar ni apa? Okey, pembesar ni kalau zaman dulu kita panggil laksamana, bendahara. Pernah dengar laksamana Doremi? Lebih kurang lah macam tu. Okey, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, macam Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, macam tu. Okey. Dan yang ketiga, rakyat. Siapa rakyat? Kitalah, rakyat biasa. Dan yang terakhir ialah hamba. Hamba ni zaman dulu adalah, sekarang dah tak ada hamba.
Seterusnya kita masuk subtopik yang kedua, iaitu payung negeriku. Okey, nampak tak? Ada peta Malaysia di skrin telefon anda sekarang. Okey, kat sini kita nak tengok negeri mana yang ada raja, negeri mana yang tiada raja atau sultan. Baik murid-murid, okey, cuba teka. Ada berapa buah negeri dalam Malaysia ni? Cepat teka. Okey, betul. Ada 14 buah negeri. Okey, kita tengok satu-satu daripada atas, iaitu negeri Perlis. Dia menggunakan gelaran raja. Satu-satunya negeri yang menggunakan gelaran raja. Kemudian ada 7 buah negeri yang menggunakan gelaran sultan yang selalu kita dengar kan. Okey, antara negeri-negerinya ialah Kedah, Perak, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ada berapa? 7 negeri. Okey, dan yang terakhir ialah negeri Sembilan. Dia guna special sikit. Dia guna yang di-Pertuan Besar. Boleh ingat ada berapa negeri yang ada raja? Ada 9. Okey? Boleh Okey, awak mesti tertanya-tanya kan? Bagaimana dengan negeri-negeri yang lain? Okey, kalau untuk negeri Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, negeri mereka semua ni akan diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, macam mana pula untuk wilayah-wilayah? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, wilayah-wilayah ni akan diketuai sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita masuk subtopik seterusnya pada muka surat 6, iaitu Raja ditaati dan dihormati. Okey, dalam subtopik ini kita akan belajar tentang konsep wadat ataupun wa'ad. Okey, apa itu konsep wadat ni? Okey, konsep wadat ni ialah perjanjian taat setia. Okey, kalau senang nak faham macam ni je. Ingat tak rukun negara kita, prinsip rukun negara kita? Okey, prinsip rukun negara kita ada berapa? Ada 5. Okey, ingat tak yang kedua apa? Iaitu betul, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, awak kan setiap kali pimpinan kan awak kan ada baca ikrar, ingat kan? Okey, itu ialah kita berikrar dan kita berjanji akan memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Itulah maksud wadat. Baiklah, bagaimana konsep wadat ni terhasilnya? Okey, dia ada dalam sebuah buku kisah dia, iaitu buku Sulalatus Salatin. Okey, ini berlaku pertemuan antara raja dan rakyat, iaitu raja yang bernama Seri Teribuana dan rakyatnya Demang Lebar Daun. Okey, antara mereka berdua inilah termeterainya perjanjian, iaitu yang menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Okey, apa yang mereka janjikan ni? Okey, kalau rakyat dia berjanji untuk beri taat setia kepada raja, maka raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Jadi sekarang kita sebagai rakyat kenalah memberi taat setia yang sepenuhnya kepada raja ataupun sultan kita.
Baiklah, kita masuk topik yang terakhir untuk hari ini, iaitu Raja Berdaulat. Baiklah, kita berbalik semula kepada konsep wadat. Apa tadi konsep wadat kita dah belajar? Betul, perjanjian, taat, setia. Okey, awak tahu tak daulat ni sebenarnya perkataan daripada mana? Daulat ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah. Daulah ni maksudnya negeri ataupun kerajaan. Okey, kita balik semula. Apa itu maksud daulat? Daulat ialah negara yang berdaulat, yang ada raja atau pemerintah yang mempunyai kuasa yang paling tinggi sekali untuk memerintah negeri tersebut. Raja atau sultan ni dia boleh memerintah negeri itu dengan acuannya sendiri. Selalu terdengarkan, daulat tuanku. Memang daulat tu memang untuk raja ataupun sultan. Okey, konsep derhaka pula. Apa itu derhaka? Derhaka tu ialah rakyat yang mengingkar arahan sultan. Okey, contoh paling senang, awak pernah dengar tak cerita si Tanggang? Dia buat apa dalam cerita tu? Dia derhaka kepada ibunya. Jadi samalah konsep, rakyat derhaka kepada raja. Bila derhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Lepas tu ada yang cakap juga, kalau rakyat derhaka kepada sultan, rakyat tersebut akan ditimpa tulah. Tulah ni macam musibah lah. Contoh jatuh miskin ke, jatuh sakit ke, macam tu. Okey, kenapa konsep daulat dan derhaka wujud pada masa itu? Okey, alasan dia ataupun sebabnya ialah supaya raja ataupun sultan dapat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Ianya lebih kepada supaya rakyat dapat hidup dengan aman, hormat menghormati. Okey, macam tu. Boleh semua? Baiklah, dah selesai belajar, kita buat latihan pula. Okey, cikgu nak kamu sediakan satu buku tulis pendek. Okey, tulis hari dan tulis tarikh. Okey, nanti arahan ni pun salin dalam buku tulis. Yang pertama, menyatakan maksud raja dan kerajaan. Okey, tulis soalan ni, lepas tu selang jawab. Okey? Okey, yang kedua, menyenaraikan hierarki dalam sistem pemerintahan kerajaan. Okey, macam mana hierarki? Kita dah belajar tadi. Ingat tak yang ada segitiga tu? Okey, buat segitiga macam tu Okey, nombor 3, muka surat sebelah. Menyatakan maksud daulat dan derhaka dalam bentuk kotak. Dalam bentuk kotak yang cikgu masukkan ialah ada 2 kotak. Satu kotak derhaka, satu kotak daulat. Macam nota cikgu tadi. Okey. Lepas tu, muka surat seterusnya, menyenaraikan 4 kepentingan menghargai institusi raja dalam bentuk peta minda. Awak tulis tajuk kat tengah, kepentingan menghargai institusi raja. Lepas tu tarik anak panah. Yang ni awak kena fikir, apa kepentingan kalau kita hargai institusi raja? Apa yang akan jadi? Aman damai? Apa lagi? Fikir sendiri Okay, boleh tanya orang, boleh tanya kawan kalau tak tahu. Boleh buat dah habis. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye.